بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Firman Allah Ta'ala, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Artinya Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya kamu menanggung kesusahan. Sebaliknya Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kitab hidayah untuk memudahkan urusan kehidupan manusia di dunia ini. Dan begitu juga dalam ayat yang lain Tuhan sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan bukan Allah nak menyusahkan kamu wahai manusia. Islam yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia adalah Islam, agama yang mampu ditunaikan oleh manusia. Tak ada perintah Tuhan yang Tuhan perintah kepada manusia perkara yang manusia tak mampu nak buat. Tuhan suruh sesuai dengan keadaan manusia di sepanjang zaman. Maka jangan sekali-kali kita cuba memberatkan Islam ini lebih daripada yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar supaya bersederhana dalam semua perkara. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara ialah yang pertengahan. Jangan melampau dalam apa saja, termasuk dalam ibadat. Kita disuruh bersederhana, atau sekarang orang sebut wasatiyah, kesederhanaan. Terlalu banyak hadis-hadis yang berkait dengan kesederhanaan ini. Antaranya an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatu tadhkuru min salatiha qala ma 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Aisyah, dan dalam rumah Aisyah itu ada seorang perempuan. Nabi tanya, wahai Aisyah, siapa orang ini? Lalu Aisyah kata, wahai Rasulullah, perempuan ini datang, dia menyebut berkenaan dengan ibadatnya, menyebut berkenaan dengan sembahyang sunatnya. Lalu Nabi kata,
mah alaikum bima tutiqun. Lalu Nabi kata, jangan kamu melampau, jangan sembahyang melampau terlalu banyak sehingga kamu abaikan kewajipan yang lain. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Allah itu dia tak jemu. Sifat jemu bukan sifat Tuhan. Adapun manusia, apabila terlalu banyak, dia akan mari perasaan jemu, bosan, menyebabkan dia akan meninggalkan sesuatu perkara yang biasa dia lakukan. Oleh kerana itu Nabi kata, memadailah kamu buat dengan qada yang kamu mampu, jangan lebih daripada itu. Wa kana ahabbuddin, adapun agama yang dikasihi oleh Allah itu ialah apa yang kamu berterusan melakukannya, walaupun tidak banyak, tetapi dia menjadi amalan yang berterusan sehingga ke akhir hayat. Itulah yang lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia buat banyak, sembahyang pada tidur malam, puasa sunat tiap-tiap hari, lama-lama dia mari jemu, dia tinggal belaka. Sembahyang sunat tak buat, puasa sunat pun tak buat. Jadi yang sebaik-baiknya khairun umur awsatuha, sebaik-baik perkara ialah yang pertengahan. Jangan kita melampau dalam sesuatu perkara. Jadi hadis ini mengajar kita supaya kita bersederhana. Sederhana bukan tak buat langsung, buat tapi dengan kemampuan yang ada pada kita, dan dalam masa yang sama kita tidak mengabaikan tanggungjawab yang lain. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati allati yas'aluna an ibadati nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli layla abada, wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abada wa la uftir, wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن غضب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. Artinya diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, ada 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili 3 golongan manusia. 3 orang mari mewakili 3 golongan manusia. Dia mari rumah Nabi,
Tujuan dia nak bertanya berkenaan dengan ibadat Nabi. Bila dia sampai di rumah Nabi, isteri Nabi keluar dan bertanya apa tujuan dia datang ke rumah Nabi. Lalu dia beritahu tujuan dia mari nak tanya berkenaan dengan ibadat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu isteri Nabi ni beritahu berkenaan dengan sembahyang Nabi, sembahyang sunat Nabi, puasa sunat Nabi dan lain-lain. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, bila diberitahu berkenaan dengan amalan Nabi, dia seolah-olah memperkecilkan apa yang dilakukan oleh Nabi, seolah-olah tak padang dengan tarikh Nabi, seorang manusia yang dijamin tidak ada dosa, yang dijamin kedudukannya makin hari makin tinggi darjatnya, seorang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takkan banyak tu je ibadat Nabi. Bila dia rasa tak puas hati, tiba-tiba Nabi pun keluar. Nabi keluar berdepan dengan mereka. Lalu Nabi kata, qad sami'tukum antum kultum kadza wa kadza. Aku telah dengar apa yang mu sebut begitu begini. Nabi kata, aku ni adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Akulah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi kata, aku membahagikan masa. Aku membahagikan masa. Ada masa aku sembahyang di waktu malam, sebahagian pada malam aku bersembahyang sunat, sebahagiannya aku tidur, aku berehat. Begitu juga di siang hari, aku membahagikan masa. Ada hari aku berpuasa sunat dan ada hari aku tidak berpuasa. Dan begitu juga aku berkahwin. Wa atazawwajun nisa, aku berkahwin. Faman ghadiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata, siapa yang tak setuju dengan cara aku, maka dia bukan di kalangan puak aku. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membahagikan masa. Ada masa dia buat ibadat sunat, ada masa dia tak buat. Sedangkan Nabi, dia adalah sebaik-baik manusia, dan kita disuruh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiga orang manusia ni mari ke rumah Nabi kerana ingin tahu berkenaan dengan amalan Nabi, banyak mana Nabi sembahyang sunat, berapa banyak Nabi puasa sunat. Bila dia beritahu, dia memperkecil-kecilkan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, orang yang pertama kata, aku sepanjang malam tak tidur, bersembahyang malam. Amma ana fa usalli laila abadan, aku bersembahyang sepanjang malam, tiap-tiap hari. Seorang lagi pula kata, wa ana asumud dahra abada wala uftir, aku berpuasa tiap-tiap hari, puasa sunat, tidak ada hari yang aku tak puasa. Seorang lagi pula kata, wa ana a'tazilun nisa
fala atazawwaju abadan. Aku menjauhkan diri daripada perempuan. Aku bertekad tak akan kahwin selama-lamanya. Ni 3 orang manusia dengan 3 ibadat yang berlainan. Hak seorang tu banyak sembahyang, hak seorang tu banyak puasa, hak seorang tu oleh kerana nak buat ibadat bertekad tidak akan kahwin selama-lamanya. Kerana bagi dia kalau kahwin mengganggu ibadat dia, mengganggu amalan dia. Dia merasakan apa yang Nabi buat terlalu sedikit. Lalu Nabi kata, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, akulah manusia yang paling takut kepada Allah, akulah manusia yang paling bertakwa. Tapi aku bagi masa, bukan setiap masa melakukan ibadat yang sunat. Ada masa aku buat perkara yang sunat, dan ada masa aku tak buat. Aku membahagikan masa. Aku bersembahyang malam, dan ada waktu aku tidur. Aku berpuasa, dan ada hari aku berbuka, dan aku berkahwin. Nabi kata siapa tidak setuju dengan cara aku, maka dia bukan di kalangan puak aku. Maka kita naklah sedar, sebaik-baik cara adalah cara yang diajar dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat yang dilakukan oleh Nabi tak sama dengan ibadat yang kita lakukan. Kita dengan sahabat Nabi tak sama. Dengan sahabat Nabi, apa lagi dengan Nabi. Jadi kesimpulannya, kita tak boleh melampau dalam melakukan sesuatu ibadat. Memadai kita buat dengan kemampuan yang ada pada kita. Buat ibadat siapa tak tidur malam, siang hari mengatur, menyebabkan sepatutnya tugas yang kita buat di siang hari kita tak boleh buat. Tiap-tiap hari puasa sunat, menyebabkan ada benda yang kita terpaksa tinggalkan kerana letih dan sebagainya. Seterusnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, halaka mutanatta'una, qala thalathan, rawahul Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah binasalah mereka yang berlebih-lebihan, yang melampau, yang tak kena pada tempatnya. Ini Nabi ulang 3 kali. Halaka mutanatta'un, halaka mutanatta'un. Nabi kata celaka, binasa orang yang melampau, yang berlebih-lebihan, yang tak kena pada tempatnya. Seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, inna ad-dina yusrun wa lan yushada ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah wal rawhah wa syai'in minal duljah, rawahul Bukhari. Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata agama itu mudah, jangan agama itu dirasakan berat oleh seseorang, maka hendaklah kamu bersikap sederhana, buat sesuatu dengan ikhlas, bergembiralah untuk memperoleh pahala walaupun sedikit, serta mintalah pertolongan semasa melakukan amalan itu, baik di waktu pagi ataupun petang. Jadi inilah sikap yang dibuat oleh para sahabat
dia tidak melampau. Nabi selalu pesan kepada utusan dia. Umpamanya Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal. Muaz nak pergi ke negeri Yaman. Nabi kata, wahai Muaz, bila musafar ke Yaman, mengajak orang Yaman masuk Islam, suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia taat, dia patuh, dia terima seruan kamu, kamu beritahu bahawa Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Bila dia terima, mengajar pula bahawa Allah mewajibkan zakat. Bila dia terima, mengajar pula dia bahawa Allah juga mewajibkan puasa sebulan di bulan Ramadan. Maknanya dia ajar secara beransur-ansur, dengan penuh hikmah, supaya dirasakan agama ni bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang membebankan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia larang sahabat dia melampau, tak kena pada tempat. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman Farisi wa Abi Darda fazara Salman Aba Darda fara'a Ad-Darda'i mutabazzilah فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأتي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. Dari Abi Juhaifah. Abi Juhaifah menceritakan bahawa Nabi telah mempersaudarakan antara Abi Darda dengan Salman. Memang Nabi bila dia sapa di Madinah, dia mempersaudarakan antara keluarga dari Mekah, dia beri diserah kepada satu keluarga di Madinah. Jadi adik-beradik angkat. Senang sama senang, susah sama susah. Ini yang dibuat oleh Nabi. Begitu juga Nabi buat keluarga angkat, adik-beradik angkat antara Salman dengan Abi Darda. Jadi oleh kerana hubungan dia ni akrab, maka dia selalu ziarah menziarahi antara satu sama lain.
Satu hari setelah lama berpisah, lama tak bertemu, Salman pergi ziarah Abu Darda. Fazara Salmanu Aba Darda fara'a Ummad Darda'i mutabazzilah. Salman pergi rumah Abu Darda. Bila sampai di rumah Abu Darda, dia berjumpalah dengan isteri Abu Darda. Terkejut Salman tengok isteri Abu Darda ni dia pakai pakaian yang comel, yang buruk. Sedangkan sebelum ni dia orang senang, bukan orang susah. Kenapa sekarang pakai baju comel, baju yang buruk, baju yang dah lusuh warnanya? Lalu Salman tanya, faqala laha ma sya'nuki, apa yang dah berlaku, apa yang menimpa kamu? Jawab isteri Abu Darda, akhuka Abu Darda'i laisa lahu hajatun fid dunya. Dia kata, adik-beradikmu ni, saudaramu Abu Darda, dia dah tak berhajat dah ke dunia. Dia nak akhirat je. Dia tak mau dah perkara yang berkait dengan dunia ni. Maka Salman dia ambil keputusan nak tumpang tidur di rumah Abu Darda. Di waktu petang tu, dia mari isteri Abu Darda menghidangkan minuman dan makanan. Hari itu Abu Darda puasa. Dia tidak hari dia puasa. Malam, sepanjang malam dia sembahyang sunat. Jadi Salman saja nak tumpang tidur rumah dia kerana nak menegur sikap dia. Di waktu petang, bila dihidang minuman makanan, Abu Darda kata, wahai Salman, makanlah apa yang ada ni. Lalu Salman kata, kamu makan? Kata Abu Darda, kul fa inni sha'im, mula makan, aku puasa. Lalu Salman kata, ma ana bi'akili hatta ta'kula, saya tak akan makan sehingga awak makan. Abu Darda tu, saya puasa. Salman tu, saya tahu dah awak puasa, jadi saya nak suruh awak makan sekali saja. Fa'akala. Lalu Abu Darda pun makan. Mana bukalah puasa. Memang dia tak puas hati lah, sebab tujuan dia nak puasa. Kalau kan dia desak oleh Salman, maka Abu Darda pun buka puasa, puasa sunat. Falamma kana al-lail, waktu malam pula, dah Salman tumpang tidur rumah dia. Dia orang zaman dulu tidur awal, tidur awal. Lepas isyak, lepas isyak sekejap dia tidur. Salman baru baring tak tidur. Abu Darda ni bangun dah nak sembahyang sunat. Semangat dia kuat sembahyang. Lalu Salman kata, tidur dulu. Abu Darda pun baring semula. Salman tak tidur. Kemudian bila Abu Darda rasa Salman dah tidur, dia bangun pula. Bangun nak sembahyang. Salman kata, tidur dulu. Dia pun baring pula tidur. Begitulah beberapa kali dia cuba, sehinggalah dah hujung malam dah hampir pagi. Salman pun bangun. Salman kata, mari sekarang kita sembahyang sunat.
Lepas bayar sunat, Salman nasihat dia. Salman kata, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Mu ni ada tanggungjawab terhadap Tuhanmu. Kita ni jadi hamba Tuhan, memang ada tanggungjawab terhadap Tuhan. Ada perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Tapi mu kena ingat, wa inna li nafsika alaika haqqan. Kamu juga ada tanggungjawab terhadap tubuh badan. Maka kesihatanmu kena jaga. Wa li ahlika alaika haqqan. Begitu juga kamu ada tanggungjawab terhadap keluargamu. Jangan kamu abaikan dia. Fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Hendaklah kamu tunaikan tanggungjawab kepada yang berhak. Jangan kamu buat sebagaimana sekarang ini. Lalu dua orang ni tak puas hati. Salman nak nasihat Abu Darda. Abu Darda dia rasa dia diganggu, dia rasa hak dia buat tu. Dia nak cari akhirat. Dua orang ni pergi menghadap Nabi. Salman pun cerita apa yang dia tengok. Abu Darda pun cerita apa yang dia buat. Lalu Nabi kata, sadaqa Salmanu. Betul apa yang dikatakan oleh Salman. Jangan melampau. Memang betul kita disuruh buat ibadat, tapi jangan sampai mengabaikan tanggungjawab yang lain. Iktikaf di masjid memang bagus. Dia untuk iktikaf daripada pagi sampai ke malam. Tak kerja buat. Makan apa orang beri. Itu tak betul. Buat benda sunat, tapi dalam masa yang sama benda wajib kita tak boleh tinggal, kerana itu wajib. Jadi sikap Abu Darda ini telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang melampau dalam ibadat. Dan begitulah juga dengan orang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna layla ma ishtu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ قلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu berkenaan dengan apa yang diucapkan oleh Amr bin Al-As. Dia kata, demi Allah, ini Amr bin Al-As, Amr bin Al-As, dia kata, demi Allah, la asumanna an-nahar wa la akumanna al-lail ma ishtu. Demi Allah, aku akan puasa tiap-tiap hari, dan aku akan bangun semayang sepanjang malam. Dan kata-kata ini siapa ke Nabi? Orang beri tahu ke Nabi. Dan satu hari Nabi bertemu dengan dia. Nabi bertemu dengan Amr bin As. Nabi tanya dia, anta alladhi taqulu dhalik?
Adakah benar kamu yang kata begini? Mensumpah nak puasa sunat tiap-tiap hari, nak sembahyang sunat sepanjang malam. Lalu dia kata, ya wahai Rasulullah, memang saya sebut begitu. Lalu Nabi kata, fa innaka la tastati'u dhalik, mudah akan mampu buat begitu, mudah akan mampu. Sebab kita tak tahu keadaan kita masa depan. Hari ni kita sihat, esok belum tu. Hari ni kita kuat, esok belum tu. Jadi Nabi kata, fa innaka la tastati'u dhalik, mudah mampu nak buat gitu. Fasum wa aftir, puasalah sehari, puasa ada hari mu puasa sunat, wa aftir, dan ada hari mu berbuka. Wa nam, tidurlah waktu malam, kemudian kamu bangun sembahyang sunat, jangan buat sepanjang malam. Wasum minasyahri thalathata ayamin, memadailah mu puasa sunat 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanata bi asri amsalha, kerana kebajikan itu dia diganda 10 kalau mu puasa 3 hari sebulan. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, macam mu puasa tiap-tiap hari. Mu puasa 3 hari sebulan, 3 tu diganda 10 macam 30 hari. Kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan mu puasa 3 hari macam mu puasa setahun. Lalu kata Amr bin As, qultu inni utiku afdal min dhalik, wa Rasulullah, 3 hari itu sikit sangat, saya mampu lebih pada tu, saya kuat wa Rasulullah. Lalu Nabi kata, fasum yauman wa aftir yaumain, mempuasa sehari, membuka 2 hari. Hari ni mempuasa, esok mu tak puasa, lusa tak puasa, tolak pula baru puasa. Puasa sehari, buka 2 hari. Fakultu fa inni utiku afdala min dhalik, saya mampu, saya kuat, saya boleh buat lebih baik daripada itu. Padahal Rasulullah yang cadang, tapi dia rasa dia nak buat banyak dia tu. Lalu Nabi kata, fasum yauman wa aftir yauman, kalau begitu mau puasa sehari, buka sehari. Fadzalika siyamu Daud, itulah puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasa sehari, buka selang sehari. Lalu Amr bin As jawab, huwa afdalu siyam. Andai Nabi kata puasa cara Nabi Daud tu dah dikira baik. Lalu Amr bin As jawab, inni utiku afdala min dhalik, saya mampu buat lebih baik daripada itu. Maknanya dia kira nak puasa banyak. Lalu Nabi kata, wala an akuna qabiltu thalathan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dhalik. Nabi kata tak ada lebih baik daripada itu. Hak aku cadang hak terbaik, puasa tiap-tiap hari itu tak baik. La afdala min dhalik, tak ada lebih daripada itu. Qala wala an akuna qabiltu thalathata ayyamin allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya min ahli wa mali. Jadi dah Nabi kerah, Nabi kita tak ada hal lebih baik pada tu. Jadi dia tak boleh buat nak puasa tiap-tiap hari, dia puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Puasa pula. Ditakdirkan umur dia panjang. Bila dia tua, dia kata, alangkah baiknya kalau aku terima cadangan Rasulullah, puasa 3 hari je sebulan. Aku tak terfikir baru 1 hari aku lemah dah, tapi aku disumpah dah, aku janji dah nak puasa selang sehari.
buat. Jadi Nabi cadang yang dah terbaik. Dan Nabi beberapa kali berpesan pada sahabat dia. Antara Nabi pesan pada Abu Darda, Nabi pesan kepada Abu Mas'ud, Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Nabi kata, aku nak pesan padamu, semayanglah witir sebelum mu tidur. Semayanglah sunat duha, walaupun hanya 2 rakaat di waktu siang. Puasalah 3 hari dalam sebulan. Ini antara ibadat yang sangat baik kita buat. Kerana Rasulullah yang cadang begitu. Dan memang ketiga-tiga perkara ni Nabi buat. Mayang sunat malam Nabi tak tinggal. Witir Nabi mayang tiap malam. Puasa sunat memang Nabi selalu berpuasa sunat. Kemudian mayang duha memang Nabi tak tinggal duha. Tapi Nabi tak cadang banyak pada umat dia. Buatlah. Walaupun hanya 2 rakaat. Kalau kita rasa lebih pada itu, buat lebih pada itu. Tapi kita kena latih, membiasakan diri dengan amalan sunat ini. Kerana kita tak tahu daripada amalan wajib yang kita buat itu berapa peratus pahala yang kita dapat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya yang sunat dia dapat menampung kekurangan yang ada pada ibadat yang wajib itu. Dan bila kita buat amalan sunat ni juga, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita baca daripada hadis-hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menggalakkan umat dia buat ibadat dalam keadaan tenang, seronok. Jangan memberatkan siapa kita rasa jemu. Jangan sampai jadi jemu. Macam ada Nabi sebut, ada seorang, bila orang cerita bagus Abdullah bin Umar ni selalu mayang malam. Lalu Nabi kata, nikmal rajul Ibnu Umar law kana yusalli fil lail. Sebaik-baik orang lelaki pemuda ialah Ibnu Umar kalau dia terus-menerus mayang sunat malam. Dan Nabi juga sebut, wala takum mislu fulani, jangan menjadi seperti orang tu, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu kuat mayang malam, ayah homo, tapi sekarang dah tinggal. Dia mari jemu, dia mari malah, sekabut, dia rasa berat. Sebab tu memadi kita buat sedikit demi sedikit. Yang penting berterusan. Khairul a'mal dawamuha walau qalla. Sebaik-baik amalan ialah berterusan walaupun sedikit. Jangan kita buat-buat banyak, lepas tu tinggal dah buat tu. Yang sebaik-baiknya berterusan daripada sekarang sampailah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan inilah bekal yang kita dapat berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu